الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga orang kaya yang merendah diri. Sambungan daripada pagi semalam, menceritakan daripada riwayat ini, Iblis menjawab pertanyaan Nabi SAW. Nabi kata, siapa musuh kamu? Dia kata, orang kaya yang merendah diri. Jadi orang kaya merendah diri, orang yang boleh kita sebut juga sebagai dermawan. Orang kaya yang tidak sombong. Ada harta dia tak kedekut, maka dia beri kepada orang ataupun di sedekah pada jalan Allah. Dan dia bersifat sama dengan orang lain juga. Tidak ada perasaan lebih, rasa sombong, rasa tinggi diri, tak ada. Ini orang kaya ni lah, tawaduk, merendah diri. Musuh bagi syaitan, iblis. Tapi sebaliknya, kalau orang kaya jenis sombong, tamak, itu kawan iblis. Kawan iblis, dan iblis sukalah orang macam tu. Dan itu sifat iblis. Sifat iblis dia sombong, takabur. Jadi barang siapa yang dikurniakan Allah dengan harta dan menjadi orang kaya, jika dia mempunyai sifat merendah diri, maka dia adalah musuh kepada iblis. Yang keempat, pedagang yang jujur ataupun ahli perniagaan yang berniaga dengan jujur, dengan dengan perniagaan yang betul. Sebab peniaga ni juga ramai juga masalah, sebab tuan-tuan orang peniaga ni banyak penipu. Jadi kita hendaklah bila kita terlibat dalam perniagaan, hendaklah jadi kita ni orang yang jujur, yang benar. Dan pengurusan perniagaan ataupun barang-barang kita dalam urusan niaga, hendaklah kita jujur. Sebab hari ini menggunakan IT, dah banyak kes yang saya dengar, dan termasuk menantu saya pun kena. Masukkan dalam apa ni, dalam WhatsApp, dalam internet, rumah kosong untuk disewa. Jadi hamba Allah ni nak sewa rumah sungguh, dia pun masuk data tu, bagi tahu nama, masukkan duit dalam akaun bank. Bila masuk duit dalam akaun bank, pergi tengok bukan rumah kawan yang berkenaan, rumah orang lain. Dia kata, ni bukan rumah, ni rumah saya, kenapa nak sewa? Saya tak. Orang kata benda tu tak wujud. Pergi cari rumah, tengok tak ada. Ramai yang terkena macam ni. Inilah dunia kita ni, bila dah jadi moden maju ni, ramai perompak-perompak, penipu-penipu yang melakukan penipuan. Dia suruh masuk duit dalam akaun, duit sewa, dia deposit sebulan, akhir-akhir. Kalau seorang dia boleh kebas 1,000, 1,700 seorang. Kalau kena 10 orang, ini banyak jadi. Lepas tu saya tanya dengan menantu saya, dah buat report polis. Dia kata buat report polis, dan polis
baru ni boleh panggil untuk mengenal pasti orang yang nama yang diberi. Jadi sama ada benda tu tak tahu keputusan kesudahan macam mana kan? Jadi polis dah kena pasti orang berkenaan dan dia cuba akan semak dengan bank dan akan mengambil tindakan selanjutnya. Banyak jadi dia. Okey, rumah sewa main masuk. Jadi sebab itu kita beringatlah bagi yang belum kena, tak payah kita menggunakan kaedah. Jangan mudah terpedaya kita masukkan duit. Jadi kita kalau tengok ada orang nak sewa, pergi tengok mana rumahnya apa semua, senang cerita. Jangan masuk duit lagi. Nah, ni jenis ni. Dan jenis hak yang kadang-kadang juga meniaga juga dengan perniagaan melalui internet, suruh masukkan duit dalam akaun, dia pun tunjuk gambar barang. Ni barang dia, sekian harga. Kita pun masuk duit. Dia kata tunggu, dia kata dalam masa beberapa hari barang tu sampai. Duit lesak, barang tak sampai. Ini sekarang meniaga mudah melalui internet. Jadi ini benda-benda macam ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Inilah kerja-kerja syaitan, kerja iblis. Bagi orang yang berniaga, yang jujur, yang ikhlas, maka dia adalah menjadi musuh kepada iblis. Dan satu lagi, bila kita berniaga juga, kalau barang-barang kita tu dah lama atau barang kita yang tak boleh pakai, jangan kita jual juga. Ini kerja-kerja jahat macam-macam, penipu, sukat menyukat, menimbang kita. Kena bagi betul. Itu maksudnya pedagang yang jujur, yang benar, perniagaan urusan yang jujur, yang baik mengikut pada Islam. Inilah musuh syaitan, musuh iblis. Yang kelima, orang alim yang khusyuk. Jadi orang alim, apa makna orang alim? Orang yang ahli ilmu, yang beramal dengan ilmu dia. Orang alim, orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu ni, dan memiliki sifatnya khusyuk. Jadi khusyuk itu lahir daripada orang yang tekun beribadah, yang rajin beramal kepada Allah, menepati dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Ada ilmu tak beramal, tak jadi juga. Dia tak jadi alim. Sebab itu dalam kitab Minhajul Abidin disebut al-ilmu imamul amal, hadis yang pendek. Jadi ilmu ni dia kata dalam riwayat itu menyatakan bahawa ia sebagai imam dan amal yang kita buat itu sebagai makmum. Jadi sebab bila kita nak berjalan mencapai keredaan Allah, menjadi orang yang mukmin, orang yang mukminah kepada Allah, dia kena ada ilmu. Dengan ilmu itulah dia boleh beramal. Dengan kata lain, ilmu ini sebagai penyuluh dalam perjalanan kita untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Jadi bab mengaji ni pun satu penyakit juga. Ramai orang tak nak mengaji. Inilah satu masalah yang kita yang hari-hari kata nak berjuang Islam. Kita nak berjuang Islam, nak semua senjata kita ilmu. Kalau kita tak mengaji, kita nak berjuang macam mana? Ilmu tak ada. Ini perkara yang kita kena ambil berat, ya? Jadi jadilah orang yang alim, yang khusyuk ni, kita kena belajar. Dengan ilmu tu kita beramal, maka dia marilah sifat khusyuk. Orang yang yakin, yang ada kesungguhan dengan Allah, maka datanglah sifat khusyuk. Kita mengaji tak nak. Ilmu-ilmu yang dalam Islam ni banyak. Dan kita pula dengan
masih lagi ramai tokoh-tokoh para ilmuwan yang boleh menyampaikan ataupun yang boleh mengajar ilmu, jadi kita tak nak dengar. Dalam jemaah nak berjuang Islam, mengaji tak nak, semangat berapi-api. Mengaji tak nak, bila mengaji tak nak jadi jahil. Bila jahil kita nak berjuang Islam macam mana? Jangan kata lain, kadang-kadang sembahyang pun tak betul, bacaan sembahyang pun tak betul, lintang bukan. Lepas tu kita nak berjuang, sujud rokok pun tak betul lagi. Di benda-benda ni kita nak kena mengaji. Jadi sebab tu orang alim dan khusyuk, maknanya yang rajin, yang tekun beribadah sampai ke peringkat yang ia ni menjadi orang yang khusyuk, musuh kepada iblis. Hak yang tak mengaji, orang yang tak mau belajar ilmu, yang tak beramal dengan ilmu, itu kawan iblis. Dan yang keenam, orang mukmin yang suka menasihati. Jadi kita menasihat ni berteraskan kepada hadis Nabi. Yang hadis Nabi itu hadis sebut hadis riwayat yang pendek, ad-dinun nasihah atau kama qala. Jadi Islam, din ni agama yang berbentuk nasihat menasihati, tegur menegur. Kata Al-Syahid Al-Ustaz Hasan Al-Banna, bila kita menasihati orang, jangan kita merasa kita lebih dan hebat. Sebaliknya, istighfar banyak, kita pun ada salah silap. Dan jangan pandang rendah dan hina orang yang kita tegur dan kita nasihati. Sebaliknya, kita merasakan pandangan kasih sayang, hormati saudara yang kita nasihati. Di dalam adab kita menegur nasihat. Jadi Islam bentuk agama yang nasihat menasihat, tegur menegur. Itu yang susah. Saya tegur, kita bukan tegur depan orang ramai, kita tegur seorang sama seorang. Tegur pasal dia pakai serban. Bila pakai serban, dia balut, tutup habis dahi ni, tutup dahi habis. Bila nak sujud, dahi tak kena tempat sujud. Jadi saya kata, boleh minta maaf, bukanlah apa nak tolong beritahu. Boleh tak tolong naikkan sikit serban tu, jangan tutup dahi. Jadi dia mempertahankan hak dia. Dia kata tak apa, sujud kena macam mana tutup habis dahi. Anggota sujud kita dahi, dia tak boleh berlapik dengan sebarangan. Dahi itu kena buka, bagi kena tempat sujud. Baguslah pakai serban, itu sunnah Rasulullah, mendapat ganjaran yang besar lebih daripada orang tak pakai serban. Kemudian jadi imam lah, Allah jadi imam. Jemaah yang tak tahu, yang tak tengok apa semua, dia ikut. Jadi kita sujud tak sah sebab berlapikkan serban. Nah, tolong betulkan. Jadi bila kita tegur, dia marah, menunjuk sikap dia marah. Dia kata dia tahulah macam mana. Yalah, terpulang. Tapi kalau dia jadi imam, saya tak ikut lah. Selagi dia tak ubah lagi, dia tak ikut. Dan kita dengan jemaah, dia pakai serban tutup dahi tak boleh. Ini kita, bukan kita nak membanggakan, kita nak tolong beritahu dia benda tu tak betul. Ini tolong pakai kopiah pun kan, kopiah. Kalau tak pakai serban, pakai kopiah tutup dahi. Bila kita sujud atas kopiah tu, dahi tak kena tempat sujud. Tolak ke atas sikit.
bagi kita buka tadi. Ini susah juga. Jadi itulah bila kita nasihat, kita tegur, marah. Bila kita tegur bacaan dia tak betul, salah hukum tajwid, tak boleh macam itu, salah dengan hukum tajwid, dah merajuk, terus tinggal tak bagi sembahyang lah. Jadi ini perkara yang kita ni, bagi orang kita sebagai orang yang mukmin, nasihat menasihati itu adalah satu daripada perkara yang dituntut dalam agama. Dan ada riwayat hadis yang pendek, saya katakan Nabi sebut ad-dinun nasihah. Jadi orang yang suka nasihat menasihati itu adalah musuh kepada iblis. Sebab apa? Iblis tak suka lah kita peringat orang. Orang nak ikut jalan iblis, nak ikut kehendak iblis, tiba-tiba kita pergi potong jalan, kita tolong selamatkan kawan kita, nasihatkan. Iblis tak suka. Batu musuh bagi dia orang macam ni. Jadi gitulah, kita tolong nasihat-nasihati, dan inilah sifat orang mukmin, dan inilah orang jadi musuh kepada iblis. Dan yang ketujuh, orang mukmin yang murah hati. Yang murah hati, ini jenis orang mukmin yang hati pemurah. Dia belas kasih pada orang lain, rasa simpati pada orang lain. Dia tak tamak, kalau ada benda dia tak kata apa, tak tamak untuk diri dia seorang, dia ingat orang lain. Jadi ini sifat orang macam ni dibenci oleh iblis atau pemusuh bagi iblis. Sebaliknya, kalau orang yang jenis tamak, rakus, itu kawan iblis. Iblis suka macam tu. Tapi kalau orang ni jenis hati yang pemurah, ada duit, bagi makan, bagi kat orang miskin, ada harta, dibagi kepada orang yang tak berharta, ini orang yang pemurah. Walaupun tak banyak, tetapi dengan sifat macam tu dibenci, menjadi musuh kepada iblis. Jadi mudah-mudahan kita boleh orang kata jadi orang macam tu. Dan yang ke-8, orang yang taubat dan tetap pada taubat. Jadi bila kita ni, itulah kelebihan Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad, anak cucu Adam. Bila dia mereka bertaubat, minta ampun dengan Allah, Allah menerima. Tapi dengan taubat yang betul-betul lah, bukan main-main. Ini sila rujuk syarat taubat. Syarat taubat di antaranya bukan sekadar dia mengatakan saya bertaubat, tak berulang, tak buat, sehingga kan dikatakan dalam hatinya pun tidak terlintas lagi untuk melakukan perkara-perkara yang telah lepas, yang telah dibuat. Dia tak mari dah, dalam hati pun tak ada. Bukan cakap kata aku bertaubat tak buat dah, kan? Ni kita kata bertaubat tak buat dah, sebulan kemudian buat balik. Okey, orang kena tangkap, tangkap, dah masuk pusat tahanan, pusat serenji ke apa. Habis berapa bulan keluar, dia kata saya sedar insaf, saya bertaubat tak buat dah. Lepas keluar balik 4-5 bulan, ada geng mari, jadi pula. Kena tangkap pula, masuk serenji. Orang kata, masuk lagi, kata dah insaf. Tak boleh, dia kata. Sampai dia kata boleh tak duduk sini terus dia, tak nak keluar, buat pengaruh di luar Quran. Jadi itu lupa mencuri ya, tak apa, walaupun benda tu curi tu benda tak banyak kan, benda kecil, tapi sifat pencuri kena tangkap. Bila tangkap masuk dalam penjara, dia kata tak mau dah, dia kata seksa kan, bertobat dah, insaf dah, tak nak dah. Keluar setahun kemudian ke 6 bulan kemudian, mencuri juga, kebah orang, dapat tangkap. Bila masuk dalam sana, warden kata, kau masuk lagi. Kata tak nak buat dah, dah serik dah, buat je. Ini tak nak. Dia bertaubat
orang yang betul-betulnya dia tinggal, jangankan kata nak buat, lintasan dalam hati pun tak ada, sebut pun tak ada. Ini betul-betul taubat. Taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha yang betul-betul. Maka orang yang demikian adalah menjadi musuh kepada iblis. Iblis mengganggu, mengacau, mengusik anak cucu Adam. Dia tidak mendapat keampunan daripada Allah. Tuhan kata kau boleh, aku beri keizinan. Kau usik, kau ganggu, kacau, kau godalah mereka di kalangan. Tapi bila hamba-hamba aku memohon taubat, keampunan, aku ampun bagi mereka. Sementara kamu tidak ampun oleh Allah, kekal. Kita tengok dalam tafsiran Fi Zilalil Quran, ini ditulis dikarang oleh Syahid Syekh Qutb, menceritakan pertembungan, pertarungan antara kita dengan iblis, dengan syaitan. Sehinggakan Allah kata, kamu boleh, wahai iblis, kerahkan bala tentera kamu yang berjalan, yang berkuda, yang berkenderaan, untuk menggunakan apa segala. Tetapi ingat, bila hamba aku bertaubat, minta ampun, aku ampun. Sementara engkau tidak akan diampunkan buat selama-lama. Inilah dia kita, ya. Jadi orang yang bertaubat maka musuh bagi iblis. Yang kesembilan, orang yang menjauhkan dari segala yang haram. Iblis ni kerja dia menggelecek kita untuk buat kerja-kerja yang haram. Bila kita buat perkara yang haram, perkara itu merosakkan iman dan Islam. Sedikit demi sedikit tu yang dalam kitab tasawuf kata, dia ada titik hitam pada hati manusia. Lama kelamaan titik itu makin besar. Oleh kerana perkara haram tu masih dibuat, makin lama makin tertutup. Bila tertutup, hati manusia itu tutup daripada cahaya iman dan Islam. Itu yang bahaya. Yang Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, dia tak mau sembuh, dia tak mau rawat, dia tak mau ubah, maka ditambah-tambah penyakit. Jadi bila kita buat benda haram ni, dia boleh membawa kepada menutup iman Islam. Dibimbangi sampai ke peringkat kita mati dalam su'il khatimah. Wal'iyadzubillah. Kita nak hati yang bersih berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah. Dalam bab taharah, ulama membahaskan di segi fiqh, di segi sependapat, dua kebersihan yang kita kena buat. Ayat 222 dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bersih pada anggota zahir, anggota yang batin. Anggota yang batin dalam jasad manusia ni, hati kita bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang kepada hamba-hambanya yang membersihkan akan diri mereka, menyucikan akan diri, menyuci pada zahirnya dan batin. Jadi nak bersih pada zahirnya, para ulama fiqh suruh kita ambil air sembahyang. Tu yang difardukan, kita kena ambil air sembahyang. Diwajibkan kita ambil air sembahyang apabila kita nak sembahyang. Batu hukum mengambil air sembahyang ni, sunat ke fardu? Wajib ke sunat? Wajib dengan sebab kita nak melakukan sesuatu. Jadi hukumnya ambil sembahyang tu sunat. Bila jatuh hukum fardunya, sebab kita nak sembahyang, jadi fardu kena ambil sembahyang.
Bila jadi fardu ni, kita nak pegang Quran, nak baca, nak pegang Quran, maka fardu. Batu hukum ambil sembahyang tu sunat. Jika hukum wajib, sentiasa kena ambil. Tak ada sembahyang berdosa. Aduh, nah, jangan keliru tu. Tu kata kena mengaji. Dia tanya ni anak-anak kita yang bakal pengantin, ambil air sembahyang tu sunat ke wajib? Dia kata wajib. Bila kita tanya berapa orang kata wajib, cuba angkat tangan. Semua dalam dewan tu angkat tangan. Semua angkat tangan, angkat tangan semua. Dia kata betul wajib. Dia kata wajib lah. Macam mana kalau saya kata sunat? Oh, bunyilah dewan. Macam mana dia katakan? Dia kata kita ni tak betul. Ambil sembahyang tu sunat, wajib dengan sebab kita nak sembahyang, wajib dengan sebab kita nak buat ibadat, itu jadi wajib. Dia pasal kata kena mengaji, tak mengaji tak erti. Jadi Allah menurunkan ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kasih, Allah sayang. Hub ni sayang kepada orang yang taharah, yang bersih. Jadi dua perkara tu. Ulama menyatakan bersih pada zahir dengan kita mengambil sembahyang, kemudian bersih yang batinnya ni, nak bersih dalam hati jiwa manusia, nak cuci hati manusia. Nak cuci dalam bukan boleh ambil keluar, enggak. Baju kita boleh lah, ataupun barang-barang kita yang kita pakai, bubuh sabun tak tanggal, bubuh ni tak tanggal, ambil keluar, titik, rendam, dia keluar habis kan. Oh, dalam hati manusia telah keluar pakai bubuh yang putih dengan kehendak Allah Ta'ala kan. Tak diselamatkan, jadi rosak kita. Jadi nak bersih dalam, maka dia kena cuci dengan amalan, dengan zikir dan segala panduan inilah ilmu yang ada dalam Islam. Jadi sebab tu kita ni jauhkan daripada melaku dan buat daripada perkara yang haram. Jadi bila kita boleh tinggalkan perkara ini, kita menjadi musuh kepada syaitan. Tapi bila kita duk buat juga benda haram, kita jadi kawan, teman yang rapat, teman yang qarib kepada syaitan, iblis. Ni tolong sikit tuan-tuan, kita bila sakit, bila apa semua, pergi jumpa dengan dukun, dengan bomoh. Dukun bomoh kata minta telur ayam, bawa telur ayam. Ada dukun bomoh dia tak bagi bawa telur ayam, dia pakai telur yang ada dekat pusat rawatan dia. Kaedah pakai telur ni, kata Tuan Guru, dia bersahabat dengan jin, dengan iblis. Dia tak ada kaedah, tak ada dalam kaedah tu yang digunakan dalam kaedah Islam. Dia ambil telur, dia golek dekat badan sakit kan. Dia golek di luar tu benar. Lepas tu dia ambil mangkuk, dia pecahkan telur, masuk dalam mangkuk. Tengok dalam telur tu penuh dengan darah apa semua kan. Dia kata ni, tengok awak ni macam ni. Jadi tuan-tuan anda fikir macam mana telur tu golek, kemudian tu boleh darah duduk dalam tu. Dan macam mana dia tahu pula, bila dia pecahkan telur, dia duduk tengok telur tu, kenapa dia diam seketika? Ni khadam dia, kiri kanan ataupun kiri kanan saja, kiri kanan dua khabar dia. Macam ni. Dia pun cerita lah, awak macam ni. Kita pun tengok, oh dahsyat.
satu keajaiban. Kita kata ini bomoh ni hebat. Jadi Islam tidak membenarkan itu. Dan ada yang tak benar kita bawa telur daripada rumah, dia suruh pakai telur di pusat rawatan dia. Dia pun ambil telur, letak atas tangan kita, letak, ambil lampu, letak, menyala. Di badan kita boleh keluar api, menyala. Ini benda-benda yang bukan rawatan yang dibuat dalam Islam, tidak ada cara begitu. Jangan mudah-mudah kita lah buat ni. Ni semua kerja-kerja yang haram yang kita kena jauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik, benda khurafat, ya. Jadi barang siapa yang boleh tinggal yang haram ni, dia musuh bagi syaitan. Siapa yang buat pada yang haram, kawan bagi syaitan, iblis. Dan yang ke-10, orang yang tetap berwuduk, yakni begitu bila batal dia pergi ambil lagi wuduk. Jadi bila kita sentiasa ada air sembahyang ni tuan-tuan, syaitan benci, iblis tak suka dengan kita. Dan lagi pula pun bila kita ada air sembahyang ni, jadi perisai. Kenapa jadi perisai? Iblis nak ganggu kita tak boleh. Dia nak gugat kita, kacau kita tak boleh, sebab kita ada air sembahyang. Jadi ini sunat, ambil wuduk sunat. Dia batal sembahyang ambil. Allah rahmat tuan guru saya mengaji di pondok tu kan. Dia nak main mengajar siap semua, dia sembahyang apa semua, ambil sembahyang zuhur di rumah, lepas tu main mengajar. Batal sembahyang, nak tahu dia tak ada sembahyang, dia bunyi motor dia. Dia start motor dia balik, tu ambil sembahyang, dia tak ambil di sekolah tu. Dia balik ambil di rumah dekat. Selesai ambil sembahyang tu, mari balik, sambung aja. Bila habis sembahyang, balik pula. Itulah amalan. Tapi saya tengok sampailah di akhir hayat dia kembali kepada Allah. Katalah dengan wajah dia duduk, orang kata tak berubah sangat. Macam tu lah daripada dulu yang mula saya jumpa dia mengaji, sampai hari yang banyak tahun saya balik jumpa dia. Bila jumpa dia, lepas tu saya kata, boleh tak kalau bulan yang akan datang ni saya balik, dia kata kita nak buka kitab, nak mengaji, nak sambung ada kitab-kitab. Dia kata boleh, tak ada masalah. Tapi mata dia terang, tak pakai cermin. Tapi dia jidih kaki. Dia tahu kalau dia sembang-sembang, dia suka joke melawak kan. Dia kata, Ustaz nampak lagi? Dia kata nampak. Dia kata tak pakai cermin. Pakai cermin kita buat jadi menyusah. Dia kata lagi menyusah. Dia kata tak pakai cermin lagi senang. Lepas tu saya bagi satu buku kat dia, dan hadiah. Saya nak balik, saya hadiah satu buku kat dia. Dia buka slide dia tengok. Dia tengok pada gambar tu, dia kata cantik ni, dia kata khot ni orang dulu punya buat. Dia boleh baca tu, punya halus tulisan tu. Gambar tu tudung isteri Nabi, tudung yang dipakai oleh Khadijah. Di tulisan itu dia kata tu, ditulis tu, dibaca ayat, dia kata surah Al-Ikhlas, dia cantik, dia kata ditulis pada tudung. Itu saya kata hebat. Amalan dia ambil sembahyang. Sampailah dia meninggal tu, dia pergi umrah. Dia beritahu saya masa sejarah, dia kata nak pergi umrah ni, dia kata. Dia pergi umrah, balik umrah, sampai dekat airport KLIA, sesak nafas. Sesak nafas, orang ambil dia, bawa ke hospital, meninggal di hospital. Jadi tak sempat
Tak sempat saya kata saya nak sambung. Ada apa kitab nak sambung, ada nak mengaji tak sempat. Ada. Ni kelebihan kita, orang yang sentiasa berwudu. Dan bila kita tuan-tuan buka dalam kitab bimbingan mukmin, tuan-tuan boleh tengok bahasan Imam Al-Ghazali tentang kelebihan orang yang rajin mengambil air sembahyang. Habis tak ada sembahyang, ambil air sembahyang. Kita kadang-kadang hak kita ni kan, ada sembahyang dia cuba bertahan kan. Dia nak buang angin, dia nak kentut, dia tak nak kentut. Tuan-tuan tahan tu makruh. Lepas je lah, pergi ambil lagi. Ni kita boleh tahan kadang sampai berkerut dari punya nak tahan, tak mau batal sembahyang. Bahaya tu sebab Allah bagi keluar benda tu, benda yang tak elok disimpan. Secara automatik ni Allah keluarkan. Jadi kita disimpan jadi penyakit pada badan kita. Tapi kalau tak henti buang angin, tak henti itu berpenyakit tu. Itu berpenyakit, bermasalah. Kalau tak buang langsung pun tak boleh kan? Dia kata saya tak pernah buang air. Ini masalah. Memang awak penyakit. Jangan tahan benda tu. Ni kita tahan Allah. Jadi orang yang rajin mengambil sembahyang, kebersihan, disayangi oleh Allah, dapat pahala mahal. Kemudian orang mukmin yang banyak sedekah, ini juga musuh kepada iblis. Orang mukmin yang banyak bersedekah, adalah sifat orang mukmin yang tulen. Dia bagi sedekah sana, sedekah sini. Ingat tuan, sedekah yang kita bagi tu, dia boleh membantu kita bila masuk dalam kubur nanti. Salah satu amalan yang boleh melepaskan seksa kubur, sedekah. Orang yang rajin sedekah. Jadi disebut sedekah, dia tak demand berapa yang kita boleh buat, berapa banyak kita boleh bagi. Ini amalan yang boleh menyelamat kita daripada seksa kubur. Sebab tu iblis tak suka. Iblis ni nak jadi kedekut kan? Ikut dia, jadi orang kedekut. Yang ke-12, orang mukmin yang baik budi akhlak. Jadi orang yang akhlak yang mulia, akhlak yang elok, memang menjadi musuh kepada iblis. Sebab iblis akhlak buruk, akhlak tak elok, menjahanam, nak merosakkan orang, nak melingkupkan orang. Jadi kita ni jadilah orang mukmin yang mulia. Yang mulia itu orang yang husnul khuluq, kan? Husnul khuluq, dipanggil husnul khuluq. Riwayat mana ada ditanya pada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi, maka akhlak Nabi dikata Al-Quran. Husnul khuluq, melihat kepada Al-Quran. Jadi kita jadilah insan yang berakhlak mulia. Dalam kita ni pula, dalam orang kata apa, beradab, kan? Ada ilmu adab. Ilmu adab kita dengan tok guru, dengan alim ulama. Ilmu adab kita dengan orang tua. Ilmu adab kita sesama kawan. Ilmu adab dengan orang yang termuda daripada kita. Ilmu adab dengan jiran. Ilmu adab dengan yang bukan Muslim. Semua ada. Tuan-tuan boleh rujuk tengok dalam kitab Tarbiyah Al-Walad Al-Islamiyah jilid yang pertama, yang dikarang, ditulis, diterjemah dalam bahasa Malaysia oleh Pustaka Nasional Cetakan Singapura, yang ditulis, dikarang kitab ni oleh almarhum Syekh Abdullah Nasir Aulwan, seorang pensyarah pakar pendidikan sebuah universiti di Madinah. Jadi dia cerita dalam tu ada adab makan, adab minum, adab kita dalam perjalanan, semua ada. Jadi
di situlah menunjukkan kata Islam ni mempunyai satu peradaban yang membawa kepada insan di kalangan umatnya menjadi orang yang husnul khuluq, baik di segi tingkah laku budi perangai, mulia di segi tingkah laku perangai. Jadi ini musuh kepada pihak iblis. Kemudian orang mukmin yang banyak jasa gunanya pada manusia. Memang ada dalam hadis, jadilah insan yang boleh memberi manfaat kepada manusia, jangan jadi sampah masyarakat, mengganggu, mengusik, tidak aman masyarakat, jadi jahat. Ini tak mau. Kita nak jadi manusia yang baik, orang yang baik sesama manusia. Manusia boleh manfaat di sebalik kebaikan dia. Inilah menjadi musuh kepada syaitan ataupun iblis. Memang dia tak nak orang macam ni. Dia nak jadi macam dia, kan? Jadi kita kalau boleh jadi macam ni, manusia yang bermanfaat kepada orang lain, jangan menyusahkan orang lain, jangan menjahanamkan orang lain. Ini tak, kita tengok orang tu maju sikit, kita pergi menyelingkupkan dia. Patut kita ni rasa seronok, kita berbangga di kalangan bangsa kita, orang yang seagama dengan kita boleh maju, boleh teroka dalam bidang yang lazimnya diterokai oleh orang-orang yang kafir, contohlah bidang perniagaan. Kawan kita boleh maju, boleh ada daya saing dengan bangsa-bangsa lain, sampai bangsa lain boleh hormat, boleh rasa malu dengan kejayaan kita. Tapi orang kita juga menyelingkupkan, tak mengaku Islam Melayu, pergi jahanam kawan. Ni kita tak nak, jangan buat gitu. Sebab apa? Kita nak jadilah kita orang yang bermanfaat sesama manusia. Moga-moga kita dapat mengalahkan iblis. Iblis tak suka macam. Dan yang ke-14, orang yang membawa Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran dapat hafal lagi, menjadi hafizah lagi baik. Tapi bila hafal, bila dah hafizah, dia kena beramal dengan Quran tu lah. Jangan sebaliknya pula, hafal Quran 30 juzuk, lawan Tuhan, Allahu Akbar, menentang Allah. Dia kata dia hafal Quran, lepas tu kita kata ni hukum hudud, dia lawan pula hukum hudud. Dia tak boleh terima. Dia kata ni bukan, ni kita bukan, jangan jadi orang macam tu. Kita bila berpandu kepada orang yang membaca, yang menghafal Quran, hafiz, para hafizah, dia reti dengan Quran, maka sepatutnya dia boleh membawa kitab dengan cara kefahaman dengan hafalan itu kepada masyarakat di manfaatkan. Jadi bertambah elok, tambah baik, boleh jadi pimpinan kepada orang Islam. Patutnya gitu, Jadi inilah orang yang boleh baca Quran, yang boleh hafal Quran. Jadi kita ni tuan-tuan mempelajari Al-Quran, bacalah Quran tu. Bagi orang kata sempurna, elok. Dan kalau kita nak bertadarus di bulan Ramadan pun, kadang-kadang baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, Allahu Akbar, berterabur. Jadi apa faedah yang kita dapat? Baca Quran, tajwid tak kena lentang bukan. Baca berumur ni habis tahlil, lepas tu makan, ni dapat kenyang. Quran laknat kita. Jadi ini kita kena jaga tuan. Al-Quran kalamullah, dia kena ikut sistem bacaan yang betul, hukum-hukum yang betul, dan kita kena jaga di segi bacaan. Kemudian bila dah kita ni dapat hafal Quran pula, beramal dengan Quran. Dan bila kita baca Quran pun kena beramal ikut Quran. Itu baru betul. Maka jadilah kitanya musuh, tak disukai oleh syaitan orang macam ni. Dan yang terakhirnya, orang yang suka sembahyang tahajud malam di waktu orang sedang tidur.
Orang yang sedap, orang waktu malam ni orang tengah sedap tidur, kita bangkit sembahyang bertahajud kepada Allah. Bukan senang tuan-tuan nak bangkit malam ni, kan? Boleh buat setiap malam. Payah minggu sekali pun payah, setahun sekali pun payah juga. Allah berat. Nak bangkit sembahyang malam di keadaan ketika kita tu dengan mengantuk, dengan tengah sedap tidurnya, kan? Nak boleh bangkit, barang siapa yang boleh bangkit malam tu boleh mendirikan kehormatan yang tinggi Allah Ta'ala bagi dengan ikhlas, bukan kerana orang, ikhlas kerana Allah. Bangkit ikhlas kerana Allah, kehormatan tinggi. Allah kata maqamam mahmuda, diberi kedudukan yang terpuji, maqam yang terpuji, yang tertinggi di sisi Allah. Malaikat yang mencatat amal pun ditanya, apa hamba aku buat? Bukan Tuhan tak tahu, tapi nak mengkhabarkan kat kita, malaikat yang ditugaskan menjaga amalan kita. Dia kata hambamu sedang solat, sedang bertahajud, dibawa amalan tu kepada Allah Ta'ala dengan disaksikan oleh para malaikat Allah. Ni. Jadi orang-orang ni 15 kumpulan ini menjadi musuh kepada iblis. InsyaAllah orang yang sembahyang tahajud inilah kekuatan Allah Ta'ala bagi banyak kemuliaan-kemuliaan. Dan kita yang nak berjuang Islam, nak buat kerja-kerja Islam ni, dia kena banyak bertahajud, baru Tuhan beri kemenangan dekat kita. Tidak jangan harap dia tanya bila kita nak menang. Bila menang apa? Tidur sepedang, tidur tak habis-habis tidur. Lepas tu dia tanya bila nak menang. Tak ada rasa kita nak menang dalam jalan. Jadi kena buat kerja ni ruhban dengan Allah. Jadi itulah insya-Allah 15 musuh yang ditanya. Hak yang selebih bawah insya-Allah sambung kemudian. Dan siapakah kawan-kawan daripada umatku, insya-Allah disambung kemudian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.